Hari ini kita bercerita pasal buku lah. Pasal buku kan. Di sini ada dua buku. Satu Hijrah Sanusi Samin. Kedua Mendaki di Ibu Kota. Apa yang menariknya, penulis ini ketika menulis buku ini ataupun ketika buku ini diterbitkan berusia 75 tahun. Sekarang 76 tahun umur beliau. Ini buku, ada dua buku. Mungkin sebelum ni dah ada buku lain yang buku ni Hijrah Sanusi Samin ni menceritakan, buku ini secara tersurat hanya menggambarkan perjalanan hidup seorang anak kampung, namun yang tersirat di dalamnya menyingkap suatu penghijrahan sebuah keluarga dari sebuah kampung tersorok, membebaskan daripada cengkaman kemiskinan dan ketandusan pelajaran. Apa yang istimewanya buku ni, kisah-kisah hidup beliau, kisah hidup penulis sejak zaman dahulu sejak dia kanak-kanak, zaman persekolahan di kampung yang tersorot, sampailah dia masuk maktab peringkat awal dia masuk maktab perguruan, berkurun di belakang penjajahan Tebuk Mukmin, kampung penulis, kasih ibu membawa ke syurga, belajar di sekolah atap. Dulu mereka yang lahir pada tahun 45 hingga 55 ataupun lahir sebelum itu, memang kita sekolah atap kan. Sekolah dia lain daripada yang bangunan sekarang ni. Bangunan dia tinggi. Kata silap tak ada siling lah bangunan tu. Buat daripada kayu, bukan batu. Jadi sekolah, kemudian masuk daripada sekolah atap, pergi berhijrah ke sekolah bandar. Penulis masuk sekolah Inggeris. Kemudian mengisi musim cuti sekolah. Banyaklah dia sebut kan, memburu cita-cita. Selepas sekolah rendah lah, selepas sekolah menengah, menjejak kaki di Menara Gading, masuk universiti. Kisah penulis masuk universiti, memilih kerjaya pernah masuk maktab perguruan. Kisah perkahwinan beliau, Raja Sahri, pendidikan keluarga Rasulullah, dia pernah disentuh, pendidik keluarga bahagia. Kemudian penulis menceritakan persekolahan anak-anak sekolah rendah agama, taman didikan kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, mengawasi anak belajar pasca sekolah menengah. Akhir sekali kisah penulis sebagai seorang guru penempatan di Ipoh, dapur diri, kecermelangan sekolah, gabungan pelajar. Jadi di sini banyak cerita. Dan yang menarik pun, zaman dulu pun banyak histeria. Saya pernah tengoklah orang kena histeria ni kan, masa belajar di USM, Universiti Sains Malaysia, Penang. Pelajar histeria
kalau ikut kajian lah masa buat assignment tu, kita tak kait kalau benda yang misteri kan, benda-benda yang ikut setengah biasanya dia attack pelajar perempuan Melayu Islam. Tak pernah tengok pula yang bukan Islam kena histeria. Jadi bila dibuat assignment, histeria ni punca masalah kebimbangan kan, kerisauan. Peksa dah hampir dekat. Jadi kalau gagal peksa tu secara tak langsung, pelajar tu akan kehilangan scholarship, beasiswa, keluarga miskin, sebab student masa tu banyak bergantung kepada scholarship, beasiswa, sebab ibu bapa sebagai penerima getah, kerja bendam, nelayan memang tak mampu lah kan. Itu bukan B40 lagi, B20 kot, tak B10. Jadi mana setengah pelajar tu dapat scholarship tu boleh hantar kampung lah, boleh atak rumah. Itulah dia. Kemudian masalah girlfriend, boyfriend ni. Jadi masalah assignment tak siap, itu semua yang menambahkan kerisauan yang mereka terpaksa berdepan. Itu yang kadang-kadang sampai baju pun nampak serupa hantu kan, lembaga pokok. Jadi semua itu yang menimbulkan kerisauan student, histeria, ikut kajian secara rambang lah. Dan ini memang inilah kisah hidup yang ditulis oleh penulis. Buku ni dijual RM55 di Semenanjung, RM60 di Sabah dan Sarawak. Dan buku yang kedua ni yang dicetak pada tahun ni, yang ni dicetak pada tahun 2022, yang ni dicetak tahun 2023. Jadi memang respect lah dalam 7 series penulis masih boleh lagi. Macam buku ni berapa muka surat kan, 500 muka surat lah lebih kurang, 504 muka surat. Buku ni pula mendaki di ibu kota Kuala Lumpur, beransur-ansur membangun selepas diisytiharkan sebagai sebuah bandaraya. Jadi penulis bekerja di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ini kisah-kisah pembangunan di Kuala Lumpur lah. Kisah pembangunan di Kuala Lumpur. Apa yang menarik, banyak disebut. Dia mengubah haluan daripada guru, menceritakan majikan baru di ibu negara, mana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah. Dulu guru kan. Jadi inilah dia cerita. Dia sebut juga berapa orang Datuk Bandar, antaranya Tan Sri Yaakob Abdul Latif, Tan Sri Kamaruzaman, beliau semua di architect of modern KL. Banyak puji-pujian dia lah tentang Elia Umar ni. Tan Sri Datuk Zainal bin Mahmud, banyaklah yang disebut dalam ni tokoh-tokoh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi dia pernah juga melanjutkan pelajaran penulis di luar negara kan.
Jadi macam-macam dia ni. Membina, mendaki ni lebih kepada cerita membina kerjaya di ibu kota lah. Peranan penulis di samping Datuk Bandar yang sedia ada.